Antara fokus dari negeri di bawah Bayu petang ini, pengurusan Sabah Agro Industrial Bersin diletakkan di bawah SEDCO. Laporannya kita langsung sahaja bersama seorang Syah di Kota Kinabalu. Soalan silakan. Baik Nurul, terima kasih. Sabah Agro Industrial Bersin SAIB kini diletakkan di bawah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO iaitu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata langkah itu bagi selaras usaha kerajaan mentransformasikan Hala Tuju SAIB menjadi sebuah entiti komersial. Datuk Haji G yakin dengan pengambil alihan SAIB di bawah SEDCO, sektor agrotani bukan sahaja menjadi perniagaan portfolio baharunya, malah perniagaannya akan terus mapan dan berdaya maju di bawah SEDCO yang merupakan sebuah agensi utama dalam memacu ekonomi negeri. Beliau berucap sempena majlis menandatangani perjanjian triparti ambil alih pengurusan SAIB antara pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan wilayah Sabah sedia, Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dan SEDCO. Turut diadakan memorandum persefahaman penubuhan Pusat Pemeriksaan dan Ujian Keselamatan Makanan di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan. Datuk Haji G berharap SEDCO berupaya menjadi pemangkin dalam meningkatkan bekalan makanan sejajar usaha kerajaan negeri untuk terus meningkatkan hasil dan kualiti produk pertanian bagi memastikan tahap sara diri semua bekalan bahan makanan terus meningkat. Sementara itu, SEDCO berhasrat menjadikan SAIB sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian, nelayan dan penternakan berkualiti di Sabah. Pengurusinya Datuk Rubin Balang yakin hasrat itu mampu direalisasikan berdasarkan kedudukan strategik SAIB di Kimanis yang membolehkan barangan dari pelabuhan Sepanggar, Tawau dan Sepitang dihimpunkan di SAIB mengikut piawaian dan standard yang ditetapkan. Datuk Rubin yakin pendekatan itu mampu meningkatkan kualiti hasil pertanian termasuk penternakan sekaligus menjana pendapatan masyarakat, khususnya petani, nelayan dan penternak. Saya penuh yakin apabila ianya beroperasi, kita juga akan bukan saja akan membeli mengumpul hasil tanaman-tanaman yang berkualiti di negeri Sabah. Kita akan boleh satu sistem iaitu contract farming di antara para petani dan juga pihak SAIB nanti. Mengulas MOU penubuhan Pusat Pemeriksaan dan Ujian Keselamatan Makanan, Datuk Rubin berkata ia penting bagi memastikan produk-produk tempatan mematuhi piawaian antarabangsa yang dikuatkuasakan di negara China sekaligus membolehkan produk tempatan dieksport ke negara berkenaan. Melalui MOU ini, SEDCO akan melaksanakan kajian sewajarnya bagi memastikan penubuhan pusat berkenaan dapat diimplementasi dan membantu produk tempatan menembusi pasaran negara China. Universiti Malaysia Sabah UMS disaran untuk memperkasakan lagi bidang penyelidikan terutama bidang pertanian. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata ini penting memandangkan import pertanian negara mencecah kini RM70 bilion setahun. Datuk Muhammad Yusof berkata inisiatif seumpama itu bukan tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan semata-mata, tetapi perlu disokong oleh agensi lain termasuk UMS dan pemain industri dalam bidang pertanian. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis menandatangani memorandum perjanjian antara UMS dan Maha Sawit Sendirian Berhad di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Yusof turut menyambut baik kerjasama ini untuk meningkatkan lagi produktiviti dan kualiti hasil pertanian negara. Beliau berharap hasil kajian tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi serta dihebahkan kepada masyarakat bagi tujuan pengembangan ilmu. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bakal menubuhkan kolejnya sendiri pada tahun hadapan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Negeri berkata, matlamat utama penubuhan kolej itu bagi melahirkan lebih ramai guru dalam bidang agama Islam.
Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata sebagai permulaan, kolej yang akan beroperasi di Wisma Muiz Kota Kinabalu itu menawarkan kursus peringkat diploma dengan sasaran 50 pelajar. Ada beberapa kursus yang kita akan perkenalkan. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci lah. Selain daripada kursus yang berhubung dengan pendidikan, karena kita memerlukan lebih ramai tenaga guru untuk bidang subjek Islam sangat kurang. Untuk memenuhi 90-10 dasar kita masih memerlukan guru bidang agama, dan juga kita juga akan meneroka bidang-bidang yang lain. Tambah Datuk Arifin, selain bidang agama, MUIS akan berkolaborasi dengan universiti tempatan dan luar negeri untuk menawarkan kursus dalam bidang profesional. Rumput laut memainkan peranan penting dalam ekosistem marin, antaranya sebagai penyerap karbon penting, menyediakan habitat, sumber makanan dan membantu melindungi komuniti tepi pantai daripada bencana iklim. Menyedari kepentingan ekosistem itu, Universiti Malaysia Sabah UMS menjalin kerjasama dengan Surya Group menerusi program penanaman rumput laut sehingga tahun 2025. Inisiatif itu selaras dengan komitmen kerajaan negeri dalam usaha melindungi warisan biologi Sabah sekaligus mempamerkan sinergi yang signifikan antara ahli akademik dan industri dalam menangani cabaran alam sekitar. Pengarah urusan kumpulan Surya Capital Holding Berhad, Datuk Eng Kiat Min berkata, kerjasama tersebut bertujuan melindungi ekosistem marin dan alam sekitar menerusi inisiatif penanaman rumput laut. The main aim of doing all this is, we aim to contribute at least, to environment, to climate change. As mentioned, this seagrass is very important ecosystem in terms of marine life and even generally to the environment and also climate change. It's our little bit of contribution towards this initiative. Kami berharap ada hasil lah, dan bukan sahaja hasil di segi kejayaan untuk menanam, tetapi dapat meningkatkan kesedaran orang ramai untuk menjaga rumput laut yang ada. Projek berkenaan turut melibatkan pemain industri iaitu Resort Aradinawan, Kampung Kibagus Panggar dan NGO Seagrass Guardians dalam usaha mempromosi ekopelancongan berasaskan marin serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan memelihara dan memelihara rumput laut. Daerah Kota Belud bersedia menganjurkan program-program berbentuk keagamaan berskala besar berdasarkan kejayaan penganjuran program keagamaan yang diadakan sebelum ini. Penolong Pegawai Daerah Kota Belud, Abdul Wahab Siddiq berkata, keyakinan itu juga berdasarkan sokongan yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat Islam di daerah itu. Abdul Wahab menyatakan demikian kepada RTM selepas Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Masjid Pekan Kota Belud. Antara yang paling besar yang pernah kami buat ialah sambutan Maulidur Rasul, perarakan. Semua masyarakat turun bersama-sama untuk kita memeriahkan program di Kota Belud. Dan terbaru ialah Solidariti Palestin. Kita buat di Padang daerah Kota Belud dan hampir dalam 5,000 orang turun untuk sama-sama memberikan sokongan. Sementara itu, timbalannya Di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad ketika mengulas mengenai tajuk forum Usia Nikmati dan Syukuri, mengajak golongan muda untuk mewarisi adab bersyukur yang ditunjukkan oleh golongan lebih dewasa. Mewarisi adab yang ditunjukkan oleh orang tua-tua itu sebagai satu panduan kepada kita untuk menjadikan umat yang bersyukur. Lebih-lebih lagi anak-anak muda ini lebih melihat kepada esok seperti orang yang sudah berusia. Lebih 300 jemaah hadir mengimarakan forum yang disiarkan secara langsung menerusi siaran Sabah FM. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Nurul. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Nurul, silakan. Suara Syah, terima kasih atas perincian daripada Kota Kinabalu itu.